أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتهم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى صدق الله العظيم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. Maksudnya, maka Fir'aun pun berangkat dari majlis itu. Lalu ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya. Kemudian ia datang ke tempat perlawanan. Nabi Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu kelak. Janganlah kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah. Kerana dengan sebab itu, ia akan membinasakan kamu dengan azab seksa. Dan sesungguhnya orang yang berdusta tetap hampa dan kecewa. Maka mereka pun berbantahan dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka. Dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan. Mereka berkata, dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adab peraturan kamu yang utama. Oleh itu, satukanlah segala cara helah kamu. Kemudian datanglah beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Mereka berkata, wahai Musa, engkaulah yang akan mencampakkan lebih dahulu atau kamikah yang mula-mula mencampak? Nabi Musa menjawab, bahkan kamulah campak dahulu. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-olah benda-benda berjalan disebabkan sihir mereka. Maka yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam hatinya. Kami berfirman kepadanya, janganlah engkau takut wahai Musa. Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan. Dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Nescaya ia akan menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan. Kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir. Sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja ia berada. Dan Musa pun mencampakkan tongkatnya yang terus menelang segala benda sihir mereka. Maka keadaan yang demikian menjadikan ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri sujud sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa. Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya, dialah ketua kamu yang mengajar sihir kepada kamu. Oleh itu demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan berselang. Dan aku akan memalang kamu pada batang-batang pohon tamak. Dan demi sesungguhnya, kamu akan mengetahui kelak siapakah di antara kita yang lebih keras azab seksanya dan lebih kekal. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami dari mukjizat yang terang nyata. Dan tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kita semua. Oleh itu hukumlah apa sahaja yang engkau hendak hukumkan. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini sahaja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, supaya diampunkan kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya.
Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Sebenarnya, sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat sedang ia bersalah, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam yang tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan sesiapa yang datang kepadanya sedang ia beriman, sedang ia telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya, iaitu syurga-syurga yang kekal, yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itu ialah balasan orang yang membersihkan diri dari perbuatan kufur dan maksiat. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi dalam pengkisahan dan penceritaan Nabi Allah Musa dan Harun yang menentang Fir'aun dan juga ahli sihirnya. Bermula daripada ayat 60 sehinggalah ayat yang ke-76 menceritakan proses cabar-mencabar antara Fir'aun dan Musa AS. Bila Fir'aun menuduh Musa adalah ahli sihir dan mengancam untuk mengalahkan Musa dengan ahli-ahli sihirnya yang terkenal di seluruh bumi Mesir. Di mana Fir'aun telah mengarahkan semua ahli sihir untuk beradu dan mendapat bahagian kedudukan yang mulia di sisi Fir'aun. Maka dipilih segala ahli-ahli sihir yang terkenal di dunia, yang terkenal waktu itu, yang paling hebat. Setengah ulama seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan jumlah ahli sihir yang dipilih oleh Fir'aun ialah seramai 72 orang. Yang 2 orang daripada bangsa Kipti dan 70 orang daripada Bani Israel. Mereka ialah ahli sihir yang paling hebat, yang paling terkenal, yang membawa bersama mereka alat sihir iaitu tongkat dan tali, yang menjadi kebiasaan kegunaan ahli sihir sampai hari ini. Sebut jadi sihir, tongkat ada, tali ada. Maka itu ialah asas. Itu ialah permainan, itulah kesukaan jin-jin yang menjadi penghubung kepada sihir mereka. Maka Fir'aun mencabar Nabi Allah Musa, dan supaya Musa AS menetapkan satu hari perlawanan ini, maka Musa AS telah menetapkan hari yang dikenali hari perayaan mereka, iaitu hari Nairus, yang dirayakan oleh Fir'aun dan juga rakyatnya. Dan dilakukan cabaran ini, pertandingan ini pada waktu duha supaya jelas nyata siapa yang tewas dan siapa yang kalah. Maka kata Allah, fatawalla Fir'aun, maka Fir'aun pun meninggalkan Musa. Dalam dialog Musa di dalam istana, sehingga berlaku cabaran menetapkan satu hari perlawanan sihir. Kerana Fir'aun menuduh Musa itu ahli sihir, maka dia akan mengalahkan dengan ahli sihir yang hebat dalam kerajaannya. Maka selesai dialog, maka Fir'aun meninggalkan Nabi Musa. Fajama'a kaidahu thumma ata. Lalu dia menghimpunkan segala tipu daya dan strateginya, kemudian dia mendatangi Musa pada hari yang dijanjikan. Di mana kalau kita lihat bila Allah menyebut fajama'a kaidahu, Fir'aun menghimpunkan segala strateginya. Fir'aun dia ada 3 perkara untuk digunakan mengalahkan seteru dan musuhnya, khususnya Nabi Musa. Yang pertama tipu daya. Yang kedua hartanya. Dan yang ketiga ialah kuasa dan bala tenteranya. Yang pertama digunakan ialah tipu daya, hela. Yang biasa digunakan oleh siapa pun yang bernama pemimpin yang nak kekalkan kuasa, dia akan guna tipu daya. Menakut-nakutkan rakyat. Mengancam rakyat dengan pelbagai ancaman secara tipu daya. Melemahkan penentangnya. Maka Fir'aun menggunakan semua tipu daya yang dia ada. Artinya tipu daya ini peringkat tertinggi sekali. Sebab ia dilakukan oleh pemerintah. Strategi paling tinggi. Saya dah katakan bahawa mana-mana pemerintah dia akan ada 3 kekuatan dia. Pertama ialah tipu daya atau strategi, hela. Yang kedua kekayaan, harta benda. Ekonomi, kalau kita hari ini. Yang ketiga ialah kekuatan bala tentera. Maka yang pertama Allah hancurkan daripada Fir'aun ialah strategi dan tipu daya. Maka Fir'aun cuma tinggal lagi kuasa yang dibala tentera dan kekayaan. Yang akhirnya telah dihumbangkan, ditenggelamkan dalam peristiwa penenggelaman Fir'aun pada ayat yang kita akan bacakan selepas ini. Tapi ini ialah kekuatan pertama Fir'aun dilumpuhkan oleh Nabi Allah Musa. Itu helah dan strategi. Dilumpuhkan oleh strategi Nabi Allah Musa melalui wahyu yang Allah perintahkan. Maka kata Allah,
Qala lahum Musa. Bila berkumpul Nabi Allah Musa dengan ahli sihir, maka Musa berkata kepada ahli sihir yang menjadi pak turuk pada Fir'aun. Musa berkata, wailakum, celaka kamu semua. Hancurlah kamu semua. La taftaru ala Allah. Kamu jangan lawan Allah. Kamu jangan jadi macam Fir'aun ni lawan Tuhan. Kamu ahli sihir, ni pengikut-pengikut ni, kamu pun kenal Fir'aun siapa? Maka kamu jangan lawan dengan Allah. Dengan mendustakan kebenaran yang aku bawa, fayushitakum bi'adzab, nescaya kamu akan kena azab. Wa qad khaba man iftara, sudah berlalu dan sudah berlaku siapa pun yang cuba mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul, mereka akan kecewa dan hancur. Ahli sihir diriwayatkan bila mana mereka nak lawan Musa, mereka pun nak tahu Musa ni siapa. Kalau hari ni nak berlawan, kita tengok YouTube dulu. Musuh kita. Mana-mana orang main bola, dia nak lawan pasukan tu, dia akan tengok video dulu. Macam mana hebat dia ni. Kalau orang bertumbuk pun sama, dia akan tengok dalam YouTube dia ataupun perlawanan yang lepas. Maka ahli sihir nak tahu betul ke Musa ni memang ahli sihir. Sebab kami ni pakar-pakar sihir. Bila pakar-pakar sihir, takkanlah kami tak kenal siapa paling sihir di kalangan kami. Tiba-tiba nama Musa naik yang dituduh oleh Fir'aun sebagai ahli sihir. Kita kalau dah pakar suatu bidang, bila tiba-tiba disebut ada orang lain pakar pada kita, kita pun nak cek betul ke dia pakar. Sebab selama kita pakar dalam satu bidang, kita dah kenal siapa ahlinya. Kalau kita pakar, kalau orang tu ulama, fiqh katakan, dia kenal siapa ahli-ahli fiqh, dia kenal. Orang kalau dia ni ada jawatan, pengetua lah, dia kenal pengetua-pengetua itu dan ini. Dia tahu. Kita punya, kita katakan jaringan maklumat itu. Ahli sihir ni, bila Musa dituduh sebagai ahli sihir ni belum pernah dengar Musa ni ahli sihir. Dan juga kalau betul macam mana hebat dia. Cuma dia nampak satu similar, yang sama, Nabi Musa ada tongkat. Sebagaimana sihir menggunakan tongkat. Kenapa Allah jadikan ada persamaan, bentuk gambaran persamaan tongkat dan tongkat? Persamaan. Untuk menunjukkan bezanya sihir dengan mukjizat. Pada perkara yang sama. Pada benda yang sama, yang satu tongkat ini melahirkan mukjizat, yang satu lagi tongkat melahirkan helah, tipu daya dan sihir. Yang satu ialah daripada Allah, yang satu lagi daripada kejahatan dan juga daripada penyelewengan. Maka kata ahli sihir, boleh tak kamu tunjukkan bila Nabi Musa tidur? Kami nak tengok waktu Musa tidur. Sebab kami boleh kenal ahli sihir bila dia tidur. Kami boleh kenal ahli sihir bila dia tidur. Jadi Fir'aun pun minta berapa orang ahli sihir pergi cari Musa, tengok siasat Musa waktu dia tidur. Kerana kita nak tahu orang tu hebat tak hebat, tengok waktu dia tidur. Tahu dia hebat tak hebat. Jadi waktu mana mereka melihat Musa tidur, mereka melihat tongkat Nabi Musa kekal berdiri menjaga Musa. Maka mereka mengetahui Musa bukan ahli sihir. Kerana ahli sihir kalau dia tidur, sihirnya juga terbatal bersama dia tidur. Ilmu sihir ni dia tak boleh bergerak kalau owner dia tidur. Owner tidur, sihir pun tidur. Tapi kalau owner tu tidur, benda tu nampak yang dikatakan sihir itu masih wujud, ini bukan sihir. Maka ahli sihir dah nampak, ini bukan ahli sihir. Ciri-ciri ahli sihir tidak ada pada Musa. Tidak ada pada Musa AS. Sebab itu ketika mana Musa, waktu bertembung wajhan di wajhin, face to face ini, bertembung muka Fir'aun, Musa berkata pada ahli sihir, wailakum, celaka kamu semua. Ini 72 ahli sihir yang menghadap Musa. Celaka kamu semua. La taftaru ala Allahi kadhiba. Kamu jangan mendustakan Allah. Jangan lawan mukjizat yang Allah berikan pada aku. Jangan tolak kebenaran yang aku bawa. Fa yashitakum bi'adzab. Pasti kamu akan ditimpa azab. Wa qad khaba man iftara. Sudah pun binasa orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sebelum itu. Kemudian fatanaza'u amrahum. Ahli sihir mula menjadi kecoh seketika. Tanaza'u berbalah. Nak lawan tak nak lawan. Nak lawan tak nak lawan. Lalu mereka pun kata Allah, wa asarru najwa, mereka berbisik sesama mereka, ahli sihir. Macam mana kita ni lawan tak lawan? Nampak Musa ni bukan macam ahli sihir. Kalau kita kalah, habis kita. Ya, kalau kita menang, ada bahagian kita di sisi Fir'aun. Kalau Musa ni bawa betul, dia bawa kebenaran, habis kita. Kita tak boleh lawan dia kalau dia bawa kebenaran, bukan sihir. Kalau dia sihir, kita boleh menang lawan dia. Kenapa ahli sihir tahu bila gabungan ahli sihir boleh mengalahkan seorang ahli sihir yang hebat. Ahli sihir ni kalaupun katakan dia hebat, bila bergabung ramai orang, dia akan kalah hebat.
Dia macam kita sebut pendekar lah, hebat, gagah. Tapi kalau kita pakat ramai-ramai belasah dia, kalah juga dia. Ni pendekar hebat ni kita katakan. Bijak, kuat, gagah. Tapi kalau ramai-ramai pakat belasah, kalah. Dia hebat bila seorang sama seorang. Kalau seorang pegang kaki, seorang pegang kepala, seorang pegang ketiak dia, nak buat apa dia? Orang gagah ni. Keliling 10 orang pegang dia, tak boleh menang. Sejarah dah tunjuk kalau jenis gomor ramai-ramai ni tak boleh menang. Ramai yang disebut pendekar, dia belasah ramai-ramai. Dipukul ramai-ramai. Walau dia komando sekalipun. Kalau ramai datang keroyok dia, habis. Maka Ali Sihir tahu, kalau sekiranya Musa memang Ali Sihir, dengan sebab kita ramai, kita boleh kalahkan dia. Sebab kita ramai. Kalau ilmu dia lebih tinggi pada kita, dengan jumlah kita, kita boleh kalahkan dia. Tapi bila Musa, Ali Sihir tengok, cara Musa bercakap pun bukan cara Ali Sihir. Sebab Musa menyebut Allah. Kamu tolak kebenaran yang Allah perintahkan. Tak ada orang Ali Sihir bercakap tentang Tuhan. Ali Sihir semua bercakap tentang diri dia. Kami hebat, tengok apa kami buat. Ali Sihir cuma mencari keuntungan dia. Tapi Nabi Allah Musa AS tak cakap keuntungan, dia tak kata nanti kamu kalah, aku ada jawatan, habislah kamu. Nanti aku menang, dia tak sebut macam tu, melainkan dia sebut azab Allah. Dia tak sebut aku akan hukum kamu, azab Allah. Maka sebab itu bila Musa cakap macam tu, tanaza'u amrahu, mereka berbalas sesama mereka. Wa asarun najwa, mereka berbisik nak lawan tak nak lawan. Kemudian kata Allah dan menceritakan ni dialog Nabi Musa dengan Ali Sihir. Qalu, kata Ali Sihir. Ali Sihir dah terpengaruh dengan kata-kata Fir'aun sebab Fir'aun paling berkuasa waktu itu dan Musa belum terbukti boleh mengalahkan atau boleh dikalahkan. Qalu, kata mereka, in hadhani, ini Musa dan Harun. Hadhani ni dua orang ni, la sahiran, memang Ali Sihir. Yuridani, yang memang bertujuan an yukhrijakum, untuk keluarkan kita semua orang Mesir, min ardikum, daripada negeri kita, bisihrihima, dengan tipu daya sihir keduanya, wa yadhhaba bitariqatimul musla, dan mereka akan mengambil jawatan semua, kuasa semuanya. Fir'aun dulu tuduh Musa. Fir'aun kata ni memang bawa sihir dengan tujuan untuk halaukan rakyat keluar daripada Mesir. Dia mengambil sentimen rakyat. Sebab pemimpin bila rasa dah dikalahkan, dia akan guna rakyat sebagai benteng. Ini memang nak ananya rakyat ni. Nanti kalau dia menang, dia pasti halau semua orang Mesir. Sebab merujuk Nabi Allah Musa itu Bani Israel. Maka dia nak dapat sokongan Kipti. Ini Musa kalau menang, dia akan halau kita semua daripada negara kita. Kemudian dia akan ambil sebalik kuasa-kuasa. Maka apa jadi pada kita? Apa nasib kita? Memandangkan bangsa Kipti telah melakukan kezaliman yang lama pada Bani Israel. Mereka dah terbayang kalau Musa naik, pasti balas dendam. Macam kita lah. Kalau sekiranya kita pegang kuasa, kita aniaya pembangkang yang menentang kita. Tiba-tiba pembangkang boleh menang. Kita dah bayang lepas ni aku pula masuk penjara. Sebab tu lawan sungguh-sungguh. Dia ambil sentimen rakyat. Maka Fir'aun tahu dia tak mampu lagi berhujah dengan Musa. Maka dia mengambil sentimen rakyat. Dan sentimen itu ditanam kepada semua pengikut dia. Sebab itu Ali Sihir bawa sentimen yang sama macam Fir'aun bawa. Mu dua ni memang Ali Sihir. Tujuannya nak halau kami keluar daripada Mesir. Kamu nak ambil negara ni. Dan kamu nak kukuhkan kekuasaan kamu. Kemudian apa? Jawab lagi ataupun apa kata mereka lagi? Fa'ajmi'u kaidakum. Wa Ali Sihir, kita mesti bersepakat, kata mereka. Dalam ni dalam bisikan sama-sama mereka. Fa'ajmi'u kaidakum. Kita mesti pakat. Gunakan seluruh helah dan kuasa yang kita ada. Summatu saffa. Kemudian kita lawan dia dengan secara bersatu padu. Kata Ali Sihir, mereka pun dah terpengaruh dengan idealisme Fir'aun. Musa ni memang pencetus huru-hara negara, nak halau kita semua keluar, dia nak lampah kuasa, maka kita kena pakat bersatu padu lawan dengan Nabi Allah Musa ini dan Nabi Allah Harun. Wa qad aflaha al-yawma man ista'ala. Maka yang berjaya ialah siapa yang menang perlawanan ini. Kalau kita menang, kita berjaya mengalahkan Musa. Dan berjaya mengalahkan tujuan dan niat Nabi Musa. Baik, ketika mana Allah cerita tentang bagaimana Ali Sihir sudah pun terpengaruh dengan dakwah Fir'aun. Dan Fir'aun pun sukalah. Okay, sekarang Ali Sihir melawan Musa dan Harun. Maka Musa tahu dia terpaksa bertembung juga dengan Ali Sihir. Walaupun dia tak nak. Kerana fokusnya kepada Fir'aun. Tetapi oleh kerana Fir'aun menjadikan kekuatan negaranya pada 3 unsur tadi. Helah, harta dan juga dengan kuasa. Maka yang ni perlu dihancurkan dulu.
yang telah membentuk kefahaman pada rakyat. Kerana Nabi Allah Musa berjaya mengalahkan ahli sihir Fir'aun, maka dia telah berjaya mengalahkan ketuhanan yang didakwa oleh Fir'aun. Fir'aun dakwa dia raja berkuasa, okey lagi. Mendakwa Tuhan, maka itu perlu dibatalkan. Maka Nabi Allah Musa kata kepada ahli sihir, berlawan dengan ahli sihir, memberi amaran pada mereka. Dan ahli sihir ini, walaupun di sebalik mereka ini melawan Nabi Allah Musa, mereka ni masih ada adab. Sebab mereka pun tengok Musa bukan orang yang calang-calang orang. Dan Musa ni orang mulia. Musa tidak pernah mereka kenali sebagai orang zalim. Sebagaimana mereka kenali Fir'aun. Walaupun mereka akur pada Fir'aun, tapi mereka tahu Fir'aun tu jahat. Mereka tahu. Sebab orang jahat ni mana boleh sembunyi jahat dia. Cuma kita nampak ataupun orang yang menyokongnya nampak dia lebih berkuasa, dia lebih gagah, dia lebih bagus dalam memberi kehendak, maka mereka masih kekal menyokongnya. Tapi mereka tahu zalim kat mana. Sebab zalim tak boleh ditutup. Apatah lagi dengan kematian beramai-ramai Bani Israel, penindasan. Maka ahli sihir ni dia ada satu benda yang menjadi sebab dia beriman pada Allah. Sebab kita tahu kesedaran ahli sihir ni beriman. Apakah sebab dia beriman? Kerana Allah Ta'ala beri petunjuk, beri hidayah pada siapa dikehendaki. Tetapi Allah menjadikan setiap hidayah dan kehendak tu, setiap hidayah yang Allah kehendaki tadi ada sebab. Walau sekecil sebab. Macam kita lah tuan-tuan, kita mati, macam mana pun kita mati, dia ada sekecil sebab. Sebab apa? Sebab dia lekat masa makan, mati. Sebab apa? Sebab dia ada kencing ni. Sebab apa? Allah jadikan sekecil sebab. Walaupun memang Allah berkuasa matikan orang tanpa sebab. Tapi menjadi sunnatullah, bila datang kematian, Tuhan jadikan sebab, walau sekecil mana pun sebab. Jatuh tangga ke, jatuh anak tangga ke. Jadi dia nak jadikan mati. Atau sebab dia dah lelah lama ke. Maka dia jadikan sebab. Sama juga hidayah. Memang Allah beri hidayah pada siapa dikehendaki. Tapi Allah jadi satu sebab. Mesti ada satu sebab. Supaya semua orang berfikir sebab tadi. Sebabnya ialah ahli sihir beradab dengan Musa. Apa adab ahli sihir? Lihat ayat ni. Qalu, dan berkata ahli sihir. Ya Musa, wahai Musa. Imma antul qiyah, sama ada kamu yang lemparkan tongkat dulu. Wa imma an nakuna awwala man alqa, atau kami yang lempar dulu. Itulah adab dia. Mempersilakan Musa lontar dulu atau kami. Memberi pilihan pada Musa. Dia tak sombong. Dia tak kata hari ni kau kalah lah. Kami akan campurkan dulu. Kamu tengoklah bagaimana hebat kami. Tak, dia tak cakap. Ahli sihir dia tak bangga apa-apa pun. Dia cuma kata, wahai Musa, kami campur dulu ke ataupun awak campur dulu? Ini satu adab. Adab. Bila kita memberi pilihan pada orang, maknanya kita ada adab. Kalau tak, kita tak beri pilihan, kita ambil ni terus, kita tak ada adab. Maka adab ahli sihir di sini. Dia kata, wahai Musa, sama ada awak campur dulu, tongkat, atau kami campur dulu. Maka Musa membalasnya dengan adab. Bukan awaklah campur dulu. Kalau orang offer kita, tak boleh awaklah ambil dulu. Awak ambil dulu ke saya ambil dulu? Tak apa, awak ambil dulu. Maka adab. Maka Musa kata, bal alqu. Bukan kamulah campur dulu. Adab ini punca, keberkatan adab ini punca hidayah. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, kalau orang jahat, tapi dia masih ada adab, ia punca untuk dia dapat hidayah. Orang kalau nampak zahir baik, tapi beradab tidak, dia punca dia sesat balik. Itu penting jaga adab tu. Jangan sombong. Bab-bab adab ni memang kena jaga. Sebab tu ilmu tanpa adab, akhirnya ilmu tu hilang. Adab tanpa ilmu, akhirnya ilmu tu diperoleh. Dia ada adab, ilmu tak ada. Dia beradab dengan tok-tok guru ni, Nabi lah, kuliah tidur. Dia beradab. Orang ni akhirnya dapat juga ilmu. Ada orang yang mungkin dia dapat ilmu banyak, adab tak ada. Dia tak reti hormat. Dia tak reti nak tegur siapa, tak reti orang ni. Orang ni dia akan hilang ilmu dia. Maka ahli sihir ini, kata ulama', kata mufassirun, sebab dia dapat hidayah, kerana dia beradab dengan Musa. Dia tak ada pun menyombong dengan Musa macam Fir'aun menyombong. Dia kata baik, sama ada tuan lempar dulu atau kami lempar dulu. Lalu kata Musa, kamu lontar dulu. Fa'idha hibaluhum, tiba-tiba tali-tali mereka yang dilontarkan. Wa isiyuhum, tongkat-tongkat mereka dilontarkan. Yukhayyalu ilaih, dikhayalkan. Bukan hakikat. Dikhayalkan atau dilihat oleh orang yang melihatnya. Min sihrihim, kerana kesang sihirnya. Annahas tas'a, seolah-olah tali dan tongkat itu bergerak. Allah tak cerita tali itu tukar jadi ular. Tapi dia cerita tentang ia seperti bergerak. Yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan.
dilihat seperti bergerak tapi tak gerak, macam bergerak. Tongkat dia dan talinya. Fa'aujasa fi nafsihi. Kejadian itu kata Allah menyebabkan, memberi kesan khifatan Musa, takut Nabi Musa. Kita dah sebut takut ni fitrah. Dia tak akan jadi syirik atau bukan tanda tak kuat iman. Itu fitrah. Apa maksud takut di sini? Kata ulama tafsir, maksud takut dia bimbang sihir ini mempengaruhi orang-orang awam, menyangka mereka dah menang atau mereka kuat, mereka hebat. Sebab Firaun dah senang tengok semua tali-tali ni bergerak. Semua tongkat-tongkat ini bergerak. Nampak hebat sebab asal benda ni tak bergerak. Maka Musa merasa bimbang kerana macam kita bimbang lah kalau ada dakwah-dakwah yang tak elok dalam internet. Kita bimbang anak kita sesat. Takut tu bukan takut apa, takut mudah terpengaruh. Maka inilah ketakutan Musa. Bimbang pengaruh. Kan hari itu di perayaan Nairu semua orang tengok. Qulna, dan kami wahyukan kepada Musa, la takhaf, jangan takut. Innaka antal a'la, kamu akan menang hari ini. Kenapa Allah Ta'ala hanya sebut pada Musa bukan pada Harun? Kerana yang akan lawan oleh sihir ini ialah Musa. Tongkat berada di tangan Musa, bukan di tangan Harun. Maka tongkat yang dilontarkan itu cuma tongkat Musa, bukan tongkat Harun. Walaupun ada cerita, dia orang buat cerita, Musa dan Harun baling dua-dua tongkat. Harun tongkat ia pun ya, Musa pun ya. Jawapannya tidak, hanya Musa. Maka dalam ayat ini Allah mengarahkan Musa, la takhaf, jangan takut. Innaka antal a'la, kamu menang hari ini. Wa alqi ma fi yaminika, wahai Musa, balingkan apa di tangan kanan kamu. Kenapa Allah tak sebut balingkan tongkat, tapi balingkan tangan kanan kamu. Untuk menunjukkan kehebatan itu bukan pada tongkat, pada kuasa Allah. Kehebatan itu bukan pada tongkat. Tongkat itu tak ada apa-apa. Sebagaimana tongkat-tongkat ahli sihir yang nampak hebat, tak ada apa-apa. Sebab itu Allah kata, wahai Musa, baling apa yang berada di tangan kananmu. Kerana dia tak akan jadi macam tongkat ahli sihir, dan dia bukan juga kerana kuasa tongkat, tapi kuasa Allah. Talqaf ma sana'u, dia akan menelan semua sihir mereka. Innama sana'u kaidu sahir, kerana perbuatan mereka itu semuanya ialah hilah-hilah ahli sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan sihir, ahli sihir tidak akan berjaya dengan cara apa pun sihir dibawa. Bila Allah Ta'ala kata, wahai Musa, campur apa yang ada di tangan kanan kamu, dia akan makan semua. Talqaf. Maka ahli sihir melihat tongkat Nabi Musa ini bukan tongkat ahli sihir, tetapi ia tongkat mukjizat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ahli sihir tahu bahawa Musa AS bawa mukjizat, bukannya bawa sihir? Mereka mengetahuinya melalui 5 cara, 5 sebab. Macam mana ahli sihir tahu tongkat Musa yang dicampurkan tadi sehingga makan semua tali-tali dan tongkat-tongkat mereka? Makan tanpa tinggal bekas? Tak ada. Kalau bukan makan olok-olok, bukan nampak macam makan tapi tak makan. Memang tongkat mereka, tali-tali mereka lenyap terus. Dimakan oleh tongkat Nabi Allah Musa dan kembali bertukar tongkat dan dipegang oleh Musa. Dan kerana tongkat tu tak adalah gemuk lepas makan. Dia dah makan banyak tongkat. 72 tongkat dia makan. Tali. Mesti tongkat tu gemuk sikit. Buncit sikit. Tak ada. Dia macam biasa. Dalam keadaan tongkat itu tak ada depan ni. Tongkat ahli sihir dah tak ada. Betul-betul kena telan. Betul-betul kena makan. Macam mana ahli sihir itu tahu bahawa ini bukan sihir melalui 5 cara. Atau 5 keadaan. Pertama, kerana dia melihat tongkat itu benar-benar bergerak. Kalau kita sebut, ia ular yang bergerak. Tak macam tongkat ahli sihir, macam bergerak. Tongkat Musa betul bergerak. Yang pertama, mereka tahu ini bukan sihir. Yang kedua, mereka lihat tongkat Nabi Allah Musa makin besar, makin besar. Artinya bila dia bertukar menjadi ular-ular itu makin besar, makin besar. Mereka tahu ini bukan perbuatan sihir. Yang ketiga, mereka nampak ular tadi ada fizikal dia. Matanya bulat, mulutnya yang besar. Nampak dia punya kita katakan rahang dia yang besar. Semuanya itu tak mungkin boleh dilakukan oleh ahli sihir. Bentuk ular tu memang real betul-betul. Dengan matanya, dengan rahangnya, dengan panjangnya, dengan besarnya. Ini pun memang ular, ni bukan sihir, memang ular. Ini bukan satu gambaran, ini bukan satu penjelmaan, tapi memang ular, hakikat dia. Maka ahli sihir tahu ini bukan sihir. Yang keempat, mereka tengok yang ni pula ditelang semua pula.
Pak sihir ni tak boleh telang siapa-siapa. Ni boleh telang semua. Talqafu ma sana'u. Telang semua. Sampai tidak tinggalkan baki. Yang kelima, auduha khasyatan saghiratan kama kanat. Kembali tongkat tadi menjadi tongkat yang kecil. Daripada ular besar tadi, maka Musa pun pegang balik jadi tongkat macam asal. Tanpa sedikit pun perubahan. Tak ada perubahan. Ini bukan helah sihir. Kalau sihir, mereka takkan nampak 5 hakikat ini. Sebab itulah bila ahli sihir tengok apa jadi pada sihir. Yang pertama sebelum kita cerita apa jadi pada sihir, Allah sebut satu statement yang kita kena tahu. Kata Allah, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ahli sihir tidak pernah berjaya. Contoh kita hari ni zaman ada TV ni, ada internet, ada YouTube. Kita tengok banyak orang yang praktik sihir. Dan dia ada pengkagum dan peminat. Tak kira yang kita dengar dah lama dah cerita dulu ahli sihir yang buat macam-macam pertunjukan. Satu benda Allah beritahu tentang ahli sihir, mereka tak akan berjaya. Mereka tak akan menjadi orang yang dikagumi atau menjadi tokoh masyarakat. Tak akan. Kita akan dengar tokoh masyarakat mungkin ahli politik, mungkin ahli perniagaan. Mungkin juga orang agamawan, mungkin juga sekian-sekian, sukan. Tapi kita tak akan sebut tokoh terkenal manusia ialah ahli sihir. Tak akan. Sebab mana pun ahli sihir. Sebab kesudahan ahli sihir gagal. Terdengar cerita dulu David Copperfield. Last kali gagal. Masuk penjara. Terlibat sekian-sekian. Ni ahli sihir sekian ada nama ni. Pun sama. Dia ada skandal dia. Yang ni pun sama. Last kali sumbat-sumbat belaka. Dia tak berjaya. Dia tak boleh jadi tokoh. Sebab Allah dah sebut. Ahli sihir tak akan berjaya. Kalau kita sebut hari ni Tok Bomo tak akan berjaya. Tok Bomo. Tok Bomo ni adik-beradik ahli sihir lah setengahnya. Ngejampi serapa. Dia tak akan berjaya. Biarlah dia teka nombor ekor betul pun, dia tak berjaya. Dia kata buruknya tu, walaupun dia berjaya buat tu, buat ni, sekat ujang daripada turun, dia sama. Gaji dia tak masuk tak? Dia boleh buat macam-macam hebat ni, tapi dia tak akan berjaya. Dia tak akan nampak hebat. Sehebat mana pun kita dengar dia, ni bomo siang, ni bomo tu buat ni, dia tak akan berjaya. Dia tak dapat award lepas tu, tak apa. Tak ada dapat award. Dia dapat sihir Tok Guru tu, sihir Tok Guru ni katakan. Tapi dia ada nama tak? Tak ada. Dia tak akan berjaya. Ini statement, ini pengkhabaran yang kita kena tahu kesudahan ahli sihir. Supaya tak adalah fikir cita-cita nak jadi ahli sihir. Magician, to be a magician. Nak jadi ahli sihir. Tak payahlah. Nak jadi wizard, nak jadi ahli sihir. Tak payah. Ini orang tak berjaya. Macam mana pun hebat dia buat pertunjukan, boleh hilangkan kapal, hilangkan tu, hilangkan ni. Dia tak akan berjaya. Ini kenyataan yang kita dapat tengok atas dunia ini. Mana-mana ahli sihir. Kalau ahli sihir yang dinaungi oleh Firaun pun tak berjaya. Ini kan ahli sihir yang private swasta. Ni Firaun naunginya atas nama negara. Ahli sihir negara. Sebagaimana kisah Ashabul Ukhdud juga. Ahli sihir negara. Akhir kalah, tumpas. Semua menjadi ahli sihir hebat. Atas nama apa pun, dia akan kalah. Kemudian kata Allah, Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Maka tiba-tiba ahli sihir tadi tunduk sujud beriman pada Allah dengan berkata, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Kata ulama, ahli sihir asalnya dia melontar sihir, melontar tongkat-tongkatnya dengan ilmu sihirnya. Akhirnya dia melontarkan wajahnya dengan sujudnya pada Allah. Asal dia melontarkan kebatilan, kemudian dia melontarkan kebenaran yang dipegang ni. Maksudnya dia berpegang pada kebenaran. Dia lontar badan dia untuk sujud pada Allah. Sambil berkata, kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Baik, kenapa dia sebut Harun dulu? Baru Musa. Kan Musa lawan dia. Dan kenapa dia sebut, dia tak kata akan beriman dengan Tuhan sekalian alam. Kalau dia berkata Tuhan sekalian alam, Firaun kata aku lah tu. Mana pulit nama. Tapi bila sebut Tuhan Harun dan Tuhan Musa, Firaun tahu bukan dia. Sebab Harun dan Musa tidak bertuhankan Firaun, melainkan Allah. Didahulukan Harun kerana Harun itu lebih tua pada Musa. Maka menjadi adab mendahulukan orang tua. Barulah orang muda. Sebagaimana kita sebut ahli sihir itu dia orang beradab. Bila dia orang beradab, walaupun dia sesat tapi dia beradab, maka dia juga beradab dalam menyebut siapa dulu. Dia sebut Harun dulu, kemudian Musa.
Dan setengah ulama menyatakan kenapa sebut Harun dulu? Sebab Musa dipelihara oleh Firaun. Takut nanti Firaun ambil advantage. Ni anak aku pelihara memanglah. Maka sebut Harun sebab Harun tak dipelihara oleh Firaun. Ini antara hikmah kenapa disebut kami beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Lalu kata Firaun mula mencelah. Mula dialog antara ahli sihir dengan Nabi Musa yang berakhir dengan keimanan bila ahli sihir nampak kebenaran. Ternyata ahli sihir tidak menunggu tempoh yang lama untuk melihat kebenaran. Dia tak tunggu fikir balik dulu, nanti fikir dulu, tunggu pencing dulu barulah kita mungkin ikutlah Nabi Musa. Lepas pencing ahli sihir dapat keluar ke WSP, keluar APF ahli sihir ni, kita pun ikutlah. Tak ada, dia on the spot. Sebab orang bila Allah nak beri hidayah, Allah tak jadikan dia tunggu-tunggu. Dia tak akan cakap tahun depan lah. Tahun depan baru saya nak dengar kuliah, tahun depan tak ada. Itu belum dapat hidayah tu. Orang kalau betul dapat hidayah, dia tak boleh sekat. Dia nak sekarang juga. Taubat, dia nak taubat sekarang. Dia tak kata saya nak taubat tahun depan. Tak, taubat sekarang. Itu tanda benar-benar dapat hidayah. Tapi kalau ditangguhkan kebaikan, dia belum dapat hidayah. Dia cuma bercakap tentang hidayah. Dia belum. Sebab hidayah ni bila datang, dia lebih kuat pada cinta. Tuan-tuan, kita kalau jatuh cinta ke orang, tak sabar-sabar nak pinang je. Pinang. Terus beritahu mak suruh pinang. Sebab itu betul-betul cinta yang bawa pada jodoh. Tapi hidayah lebih kuat pada cinta lagi. Dia tak akan jadi kita tunggu esok atau lusa. Sekarang. Saya kalau nak taubat, saya taubat sekarang. Maka kita akan jadi keluh kesah bagaimana kita tak buat benda tu. Itu cerita orang taubat sepanjang zaman. Tak ada pun kita dengar, kita baca kisah orang taubat, dia kata saya nak taubat minggu depan. Tak ada. Melainkan dia akan taubat sekarang. On the spot. Kerana kekuatan hidayah. Tak ada orang boleh sekat. Dan kekuatan hidayah tidak akan menjadi ada tempoh. Itu yang berlaku pada ahli sihir Firaun. Dia tak tunggu nantilah kita balik senyap-senyap kita beriman. Firaun tak tahu. Dia pun tahu risiko dia beriman depan Firaun. Bukan dia tak tahu. Menyanggah orang berkuasa depan dia. Kalau dia berstrategi, tak apa. Kita beriman lepas ni. Nanti kita selotok dengan Musa. Lepas habis majlis ni kita selotok. Dia cakap, tak, hidayah tidak begitu. Sebab itu ahli sihir, waktu mana dia sujud pada Allah, berlaku dialog antara Firaun dengan ahli sihir. Bukan lagi dengan Musa. Sebab ia satu tamparan yang hebat pada kerajaan Firaun. Kerana ini ialah pendukung kerajaan Firaun. Maka daripada permusuhan dituju dihalakan pada Musa, kali ini dihalakan pada ahli sihir yang telah merosakkan reputasi negara. Bukan reputasi Firaun sendiri. Bukan kebenaran. Yang hari itu secara jelas dunia mengetahui. Umat manusia waktu mengetahui bahawa Firaun bukan Tuhan. Kerana kalau dia Tuhan, dia tak akan kalah. Dia telah dikalahkan hari itu dengan Musa yang berkata Tuhanku akan mengalahkanmu. Maka datang dialog Firaun. Qala amantum lau, oh kamu ni beriman dengan Musa qabla an adzana lakum, sebelum aku beri keizinan. Aku tak beri izin lagi kamu beriman. Supaya kita tahu dalam bab agama, dalam bab iman kita tak boleh izin siapa-siapa. Sebab Allah dah izinkan kita untuk beriman padanya. Innahu lakabirukum. Maka Firaun cuba twist lagi, ambil kesempatan dengan keimanan saya untuk berkata, ini memang plot rancangan kamu. Ini tawatu'ukum. Ini perancangan kamu. Ini Musa, ini tok guru kamu rupanya. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Rupanya ni Musa ni tok guru kamu. Mu ni anak murid dia belaka. Cara Firaun nak twist situasi. Supaya ayat dia yang dah nampak kalah Firaun hari itu. Maka Firaun masih lagi gunakan helah. Helahnya apa? Dia dah pakat untuk kalahkan saya. Dia dah pakat buat kalah. Buat pakat. Walau mereka tahu ahli sihir ini tidak pernah bertemu Musa. Dan Musa tidak pernah mengenali mereka walaupun sekali. Tak pernahlah jumpa pasal malam ke atau friend dan Facebook ke. Tak ada. Semua tak ada musbakan, tidak ada pengenalan awal. Tapi dia kata ni tok guru. Tuan-tuan, kalau kita sebut tok guru anak murid, macam tuan-tuan dengan saya lah. Mesti ada je. Walaupun sekali-sekala ada juga tak ada. Tapi adalah, banyaknya ada. Dan nama tok guru anak murid, duduk mereka. Tok guru ada kuliah, kita pun ada. Itu nama tok guru anak murid. Ni tak pernah jumpa, maka sebut tok guru anak murid. Lainlah zaman dulu ada PDPR ke, okey lah. Maka kalau Musa ajar ikut internet tu, okey, internet tak ada waktu tu. Dulu nak berguru, bertemu. Jadi Firaun, kita dah sebut, orang kalau dah sesat, hujahnya akan makin tunjuk dia bodoh, dia bodoh, dia bodoh. Sampai bila? Sampai dia akan bercakap sebodoh-bodohnya. Orang bila pegang petunjuk dan hidayah, hujahnya makin cerdik, makin cerdik, makin cerdik. Sebab Allah yang ilhamkan dia.
Kita boleh ikut hawa nafsu, cara cakap kita makin bodoh. Tak percaya Tuhan, kebodohan kita. Tak percaya azab kubur, kebodohan. Semua orang yang tolak kebenaran, kita akan nampak cakapnya bodoh. Dia lupa hidup di dunia, walau macam mana nak seronok dia akan mati. Habis seronok dia. Dia lupa duduk atas dunia, walau nak bebas macam mana pun dia tak akan bebas. Mana boleh bebas, lampu syarat merah pun kena berhenti, nak bebas apa? Kiri pun tak boleh potong. Cuba potong. Saya nak bebas. Potong kiri. Tengok. Surat Zaman datang. Mana ada cerita hidup bebas? Semua hidup kena ikut peraturan. Dan peraturan yang paling tinggi, peraturan agama untuk menjadikan kamu kekal dalam syurga. Kalau ada orang dakwa pada satu negara, saya nak hidup bebas. Tak nak terikat dengan undang-undang negara. Kita tahu tempat dia kat mana? Penjara. Dia pergi satu negara, yang paling kuatlah undang-undang dia, Amerika ke Singapura contoh. Saya nak bebas, tak nak ikut peraturan. Tahu kesudahan dia kat mana? Apatah lagi dia berkata pada Tuhan, tak nak ikut peraturan Tuhan. Saya nak hidup bebas. Saya nak minum arak satu tempayang. Buatlah. Kita tengok lagu mana boleh minum. Saya nak berjudi sehabis harta yang. Kita tengok lagu mana dia boleh berjudi. Berapa sen duit dia ada. Semua kemungkaran ni, dia tak boleh bebas. Melainkan dia akan membinasakan orang tu. Sebab itu idealisme hidup bebas. Ini semua kita katakan retorik kebodohan manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang boleh hidup bebas. Dia akan bebas dengan makna sebenar bila memperhambakan diri pada Allah. Dia rasa kebebasan sebenar yang memberi maksud bahagia. Bahagia, terpelihara, selamat. Dunia akhirat. Kemudian kata Allah lagi, Fir'aun berkata, "Fala uqatti'anna aydiyakum." Aku akan potong tangan-tangan kamu. Wa arjulakum, kaki-kaki kamu min khilaf, secara bersilang. Potong ni, potong ni, potong ni, potong ni. Dengan kata lain, nak jadikan kamu tak ada lagi manfaat untuk hidup. Sebab kita tahu manfaat hidup ni bila kita ada kaki tangan. Kalau kita tak ada kaki tangan, nak hidup macam mana? Susah sikit lah. Sebab itu kita pun kalau sebut pejabat ni kaki tangan saya ni. Maknanya apa? Manfaat tu berlaku. Kalau seorang tak ada tangan satu, dia mula rasa manfaatnya kita katakan terhad. Kaki pula tak ada, terhad. Ada orang kena potong kaki, dia dah rasa macam tak ada faedah dah hidup. Dia boleh mati kerana kecewa tadi. Maka tujuan Fir'aun, potong kaki tangan supaya orang tahu tak dinilai hidup. Lalu apa kata lagi Fir'aun? Wala usallibannakum, kemudian aku akan ikat kamu, tambak kamu fi juzu'in nakh, di tiang-tiang pokok kurma. Tu tiang paling panjang, paling besar. Ikat kat situ. Dalam kaki tangan tak ada, kena ikat pula. Biar tak ada orang boleh tolong kamu. Dengan tak ada manfaat, boleh kamu peroleh sendiri. Dan kamu juga dilarang mendapat manfaat pertolongan orang lain dengan ikat dekat tiang-tiang kurma. Wala ta'lamun, dan kamu semua akan tahu, kata Firaun. Ayyuna, siapa di kalangan? Tuhan Musa ke aku? Yang aku Tuhan ni. Asyaddu azaban wa abqa. Mana azab yang paling pedih, yang paling lama. Biar tahu, tengok. Yang kamu nak beriman sangat Tuhan Musa, Tuhan Harun ni, kita tengok. Siapa gagah? Tuhan Musa, Tuhan Harun ke aku? Firaun melihat gagah dia kerana dia boleh ambil tindakan macam tu. Boleh penjara, nampak gagah lah tu. Boleh bunuh, nampak gagah lah tu. Dia lupa bahawa dia bunuh pun, dia pun berakhir dengan mati juga. Cuma cara mati dia beza. Dia lupa. Kemudian, kata ahli sihir yang beriman. Kali ini bukan Musa jawab. Kenapa bukan Musa jawab? Nak beritahu kesan hidayah menjadikan orang tahu apa dia nak cakap. Benar hidayah tu, kalau orang tu benar dapat hidayah, dia tahu apa nak bertindak. Kalau patut kita tengok, biar Musa lah berlawang Fir'aun lagi. Musa berhujah. Tapi kenapa dalam ayat ni menyebut tentang dialognya ahli sihir yang beriman dengan Fir'aun? Untuk menunjukkan lemahnya Fir'aun akhirnya kalah dengan rakyat yang tak pernah berbahas dengan dia. Bebannya Musa memang dah terkenal dengan kehebatan dia. Ini rakyat yang tak pernah tentang dia, bukan menjadi pengikut dia dulu, orang suruhan dia, yang cuba cari redha dia, tiba-tiba menentangnya. Maka untuk menjatuhkan 100% reputasi Fir'aun. Bukan orang luar jatuhkan dia, orang dia sendiri. Kita kan kalau pemimpin tu dijatuhkan oleh orang dia sendiri, maka reputasi lagi cepat jatuh. Banding orang luar jatuhkan. Ini orang dia, orang belaang dia, orang pilihan dia. Orang yang disuruh lawan Musa. Disuruh lawan Musa, tiba berbalik lawan dia pula. Maka ini satu bentuk penghinaan besar kepada Fir'aun. Qalu, kata Lisa yang beriman, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat. Kami tak peduli lagi apa kamu nak buat selepas datang petunjuk pada kami. Buatlah nak buat apa. Kami tak peduli. Kecil je benda kamu nak buat ni.
berbanding hidayah yang kami dapat. Wallazi fatarana, dan Tuhan yang menciptakan kami lebih kami takut pada kamu. Tuhan ciptakan kami, bukan kamu Firaun ciptakan kami. Faqdi ma anta qad, kamu ada kuasa, buat apa yang kamu nak buat. Innama taqdi hazil hayatad dunya, kuasa kamu cuma di dunia. Mu ni Firaun, kuasa mu kat dunia je. Kata kita, kata orang sombong-sombong kuasa. Awak kuasa kat sini je, kat luar tak ada kuasa dah. Nanti pencin tak ada kuasa dah awak. Ni masa pakai baju je ada kuasa, tak ada baju habis dah awak. Ni awak dah pencin lagi 3-4 tahun habis dah kuasa awak. Nak kuasa macam mana? Awak kuasa kat pejabat ni, kalau saya berhenti kerja dah tak ada kuasa kat saya. Tentang manusia, semua kuasanya terbatas. Dan terhad, kita nak tunjuk kuasa macam mana? Berbanding kuasa Allah. Kemudian kata hadis yang beriman, inna amanna bi rabbina, kami telah beriman dengan Tuhan kami. Liyaghfira lana khatayana, supaya Allah ampun dosa kami selama ni yang kami buat sihir. Sepakat ulama tentang haramnya sihir. Sihir haram. Mana-mana bentuk ilmu sihir, berobat cara sihir, semuanya diharamkan. Maka kita dituntut berobat cara yang bukan sihir, yang halal, ruqyah syar'iyah, secara jampi yang dibenarkan. Di sini tengok ahli sihir tadi, pertama-tama dia tengok dosa dia, dosa sihir. Moga dengan sebab kami beriman, Allah ampunkan dosa kami kerana terlibat dengan sihir. Wa ma akrahtana, dan sebab kamu paksa kami pula untuk lawan sihir, mengalahkan Musa. Lawan orang baik, lawan Nabi, kami dipaksa. Dan dulu ada jawatan, orang pun manipulate orang ni, lawan orang baik. Dan kadang-kadang kita, dengan jawatan tadi, kita gunakan untuk lawan orang baik, tindas orang baik. Maka orang ni pun risaulah. Wa ma akrahtana alaihi minasih, yang kamu paksa kami dulu menggunakan sihir untuk lawan Musa. Wallahu khairun wa abqa, Allah lebih baik, janji Allah lebih baik. Apa yang Allah nak beri kepada kami lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Innahu, sesungguhnya siapa sahaja, man ya'ti rabbahu mujriman, yang datang jumpa Allah dalam keadaan buat jenayah, yakni mensyirikkan Allah, fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya, dia akan masuk dengan ke jahannam, tak akan hidup, tak akan mati. Maknanya berterusan diseksa. Mu wahai Firaun, seksa kat dunia, habisnya mati. Tapi ingat, kalau kamu berterusan syirik pada Allah, kamu akan datang bertemu Allah dengan keadaan masuk dalam neraka, tak mati, tak hidup. Maknanya kekal. Tengah ulama dalam menafsirkan ayat ini menyatakan, mana-mana orang kafir yang masuk dalam neraka jahanam, yang masuk dalam neraka kerana kekufuran, dia tak akan mati dan dia tak akan hidup, melainkan dia azab berpanjang. Tapi kalau orang beriman kalau dibakar dalam neraka, dia akan mati. Kemudian dikembalikan, dikeluarkan dari neraka dalam keadaan dimandikan dan sungai hidup, dia panggil ma'ul hayah, untuk dihidup balik dan mendapat syafaat dan masuk syurga. Pada orang beriman, dia akan berakhir dalam neraka. Kalau dia masuk neraka sebab dia jahat, dia berakhir dengan kesakitan dengan mati. Adapun yang tak mati, yang tak hidup, maksudnya tak akan berakhir azab, tak akan hidup dengan senang, kekal dalam neraka, yang mensyirikkan Allah. Tapi orang yang beriman, tapi dia adalah buat salah dia, dosa dia. Ada tipu sini sikit, adalah buat jahat dia. Maka Allah Ta'ala pun hukum dia azab dia sebagai keadilan Allah. Maka sewaktu dia azab, maka waktu kemuncak dia azab sampai dia dah nak keluar, maka dia akan mati. Kemudian dimandikan semula dalam ma'ul hayah, sungai kehidupan, untuk dia dapat kehidupan baru, untuk dia masuk syurga. Ini setengah pandangan ulama. Kesudahan beza orang beriman dengan orang kafir yang masuk neraka. Kemudian katanya lagi, wa man ya'tihi, dan siapa yang bertemu dengan Allah dan keadaan beriman, qad amilas salihat, dengan melakukan amal soleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, bagi mereka darjat yang tinggi, jannatu adnin, itu syurga yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa zalika jazaa'u man tazakka, demikian balasan orang yang menyucikan dirinya daripada dosa, daripada syirik, daripada kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.